Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kebelakangan ini harga komoditi, bukan sahaja kelapa sawit, getah pun mengalami kemerosotan harga. Apabila harga melambung tinggi, kerajaan mengenakan windfall tax kepada pekebun kecil kerana kuatir pekebun kecil untung terlalu banyak. Tetapi sekarang, apabila 2 juta pekebun-pekebun kecil mengalami kesulitan akibat kejatuhan menjunam harga komoditi di pasaran dunia, apakah langkah-langkah proaktif dan berkesan yang dilakukan oleh kementerian untuk memastikan supaya kebajikan pekebun-pekebun kecil ini tidak terjejas? Dan setakat ini, betapa berkesannya rancangan yang telah pun dilaksanakan oleh kementerian. 2 juta pekebun kecil menunggu jawapan menteri hari ini. Sekian, terima kasih. Ya. Untuk makluman Yang Berhormat, jumlah pekebun kecil yang terlibat dalam industri komoditi kita bukan 2.700.000. Yang kedua, mengenai apakah usaha-usaha untuk menjamin kebajikan pekebun kecil ini adalah di bawah kementerian lain. Kementerian saya adalah bertanggungjawab untuk menstabilkan harga komoditi, lada, sawit, getah. Itu tugas utama kita. Harga sawit sudah jatuh dari 700 kepada 420. Macam mana stabil? Itu cerita lain. Tapi harga sawit bukan 400. Sekarang kita Yang Berhormat semak betul-betul. Harga sawit 2000. FMB. You kena bagi tahu dengan tepat. Nanti you membohongkan Dewan ini. Pak Menteri, masih lagi Bukan CPO, FMB. Okey. Lenggong bangun. Masih berkaitan dengan sama. Ya, lenggong. Kalau nelayan menghadapi masalah, Kementerian Pertanian boleh memberi insentif RM200 misalnya. Dan baru ini melalui RISDA, kerajaan juga memberi RM500 sebagai usaha untuk membantu pekebun kecil menghadapi masalah jatuhan harga komoditi. Apakah usaha lain yang sedang dibuat sekarang? Kerana didapati juga bukan semua layak mendapat RM500 itu, dan ketika ini pun masih lagi belum selesai kesemuanya. Yang saya nak tekan sini, apakah kerajaan ada mencadang untuk menggunakan pakai kaedah-kaedah yang kerajaan bagi kepada nelayan sebagainya untuk juga diberi kepada pekebun kecil bagi membantu meringankan bebanan? Ya. Ingin menekankan sekali lagi, isu itu adalah bukan di bawah tanggungjawab kementerian saya. Ya. Kementerian saya adalah bertanggungjawab kepada menstabilkan harga barang dan membangunkan produk-produk hiliran dan industri berkaitan dengan produk-produk komoditi. Jadi itu nampak, itulah sebabnya isu-isu ini kadang-kadang dibincang oleh Kementerian Pertanian dan Industri Tani ataupun Kementerian Kemajuan Luar Bandar. Ya. Jadi saya harap Yang Berhormat tidak kita boleh guna pendekatan blue ocean strategi yang biasa kerajaan buat. Kita boleh bincang. Memang kita akan bincang bagaimana kita dapat kerjasama di antara kementerian berkenaan. Bagaimana kita dapat menentukan bahawa para petani kita, khasnya pekebun kecil, satu hari nanti dapat meningkatkan dan menstabilkan pendapatan mereka. Ini kita boleh gunakan blue ocean strategy. Kementerian ada beri bantuan tanaman semula, tanaman baru, dan kita boleh bekerjasama dengan kementerian dua tadi supaya kita mencari jalan bagaimana kita dapat membantu mereka ini supaya pada tahun 2020 nanti mereka dapat juga meningkatkan pendapatan yang lebih stabil. Itu yang betul teman-teman Yang Berhormat, ini mengenai isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat sebuti tadi mengenai harga sawit. Secara amnya 85 hingga 90% daripada pengeluaran minyak sawit tempatan adalah untuk pasaran ekspor. Dengan itu keadaan ekonomi dunia amat mempengaruhi permintaan dalam minyak sawit, khususnya kadar pertumbuhan ekonomi di kalangan negara-negara pengekspor seperti China, India, Kesatuan Eropah. Sejak suku tahun ketiga 2012, pertumbuhan ekonomi negara berkenaan telah perlahan dan ini telah secara tidak langsung menjejaskan permintaan dan harga minyak sawit mentah
Dan itu yang betul teman-teman yang berhormat, kerajaan memang mengambil berat isu ini. Demikian beberapa usaha telah pun diambil untuk mengukuhkan harga dan meningkatkan daya saing industri sawit. Yang pertama, kita menstruktur semula duty ekspor ke atas minyak sawit mentah bagi meningkatkan daya saing industri sawit Malaysia, iaitu dengan mengurangkan kadar duty ekspor daripada 2.3% kepada 4, di antara 4.5% hingga 8%, bergantung kepada harga pasaran minyak sawit mentah mulai 1 Januari 2013. Ya, beruas Yang kedua, bangun. Ya, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang berhormat Menteri, mengenai harga yang ditetapkan, seringkali didapati bahawa pengilang kelapa sawit memaksa pekebun-pekebun kecil menjual buah-buah kelapa sawit mereka, FFB mereka dengan harga lebih rendah daripada yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan FFB kadang-kadang kita dapat rakyat berdemonstrasi di Teluk Intan, Cangkar-Kuring, banyak tempat di mana harga sebenar FFB kalau ikut pasaran CPO, biasa kita bagi 19-20% daripada harga CPO, harga ni 440, tapi kadang-kadang dia menekan harga sampai kurang RM100. Maksudnya satu tan CPO mereka harga dikurangkan sampai RM400. Dikatakan minyak tidak dapat keluar daripada kilang. Dan lain-lain sebab dia kata kos yang ditampung kerana terpaksa simpan minyak yang telah diproses dan macam-macam lagi sebab. Apakah langkah-langkah kerajaan memastikan penggilang-penggilang ini tidak mengambil kesempatan untuk menindas rakyat ini? Itu soalan pertama. Kedua, kenapa kementerian yang berhormat menteri tak jaga kementerian dengan baik tapi main politik pula, hinggakan pekebun-pekebun kecil yang minta untuk membuat tanaman semula, borang-borang yang diakui ataupun yang ditandatangani oleh wakil rakyat, Pakatan Rakyat, dikatakan tidak boleh diterima. Adakah menteri arahkan atau ada Napoleon Little Napoleon yang ada arahkan, menteri mesti bercakap. Setuju tak? Jadi saya nak dapat penjelasan. Sampai hari ini masih borang-borang tersebut tidak boleh diterima, dan pada hemat saya signature ataupun pengesahan daripada yang berhormat tidak perlu. Ini red tape yang tidak perlu betul. Menteri kalau kementerian menyusahkan pekebun-pekebun kecil untuk mendapat kita kata signature YB kawasan berkenaan. Harap dapat penjelasan. Ya. Yang berhormat sangat marah. Terima kasih Yang Berhormat. Dua perkara ini ada perkara baru ya, Ketua. I think bagi menetapkan harga. Nanti saya akan bagi bertulis kepada Yang Berhormat. Ya. Ini perkara baru. Kalau tidak, nanti semua kita timbulkan perkara baru dan perbincangan kita pada hari ini tidak akan selesai. Mengenai permohonan-permohonan tadi, bukan semua permohonan dapat dilulus. Kita ada satu had dan kalau ada setiap tahun ada bajet. Oleh itu ada permohonan dapat dilulus, ada tidak dapat dilulus. Jadi kalau Yang Berhormat permohonan dari kawasan Yang Berhormat tidak dapat diluluskan, kita Imam sabarlah. Dan bukan jawapannya, okay, adakah ada arahan bahawa tanda tangan ahli parlimen atau wakil rakyat, Pakatan Rakyat tidak boleh diterima, akan ditolak jika kita yang menandatangani bahagian pengakuan yang diperlukan di bawah borang berkenaan. Tentu menteri tahu, adakah tak ada arahan tersebut diberikan? Mungkin komputer tu tak dapat baca signature Yang Berhormat. Kita ada cok rasmi. Okay. Ada cok rasmi. Okey, kita maklum. Tak ada. Kalau tak ada, nanti saya balik, saya marah pegawai kita akan yang tolak perkara itu. Ya. Ada kita beritahu Yang Berhormat. Kulim mana baru bangun? Kulim mana baru?
Ya. Sila. Yang Amat Menteri, saya cuma nak tanya pendapat Yang Amat Menteri. Apa yang Berwas kata tadi, mana masalah yang lebih besar antara ahli parlimen yang tak boleh sign ni ataupun ada sekumpulan orang yang sanggup berkawan dengan senator di luar negara yang sebenarnya menentang penjualan palm oil di Australia ni. Mana yang lebih baik ni? Terima kasih. Senator tu namanya Nick Xenophon, kawan sahabat-sahabat kita ni. Ya. Negara. Jadi kalau macam tu tidak layak untuk mohon bantuan-bantuan kelapa sawit dari kerajaan Barisan Nasional. Okey. Terima kasih Yang Berhormat. Langkah yang kedua adalah kita melaksanakan program B5 itu biodiesel di seluruh Semenanjung Malaysia pada akhir tahun ini. Program B5 ini dijangka diperluaskan ke seluruh negara sebelum 1 Julai 2014. Langkah ini dijangka akan dapat menurunkan membolehkan penggunaan 500,000 tan setahun minyak sawit. Ini diharapkan akan menyumbang kepada pengurangan stok minyak sawit tempatan dan seterusnya mengukuhkan harga produk sawit. Kerajaan juga sekarang sedang merancang untuk mempertingkatkan penggunaan bahan api kepada program B10. Yang ketiga, menerokai pasaran baru dan memperkukuhkan pasaran sedia ada antaranya melalui promosi dan penganjuran dengan izin Palm Oil Trade and Seminars di negara-negara yang berpotensi. Pada tahun 2012, banyak 5 port ataupun Palm Oil Trade and Seminars telah pun diadakan. Pada tahun ini ada 2 dan kita akan mengadakan 4 lagi pada tahun ini juga. Yang keempat, mempergiatkan lagi aktiviti produk pendidikan dan pembangunan R&D bagi menghasilkan produk-produk baru. Antara produk-produk berasaskan sawit terbaru yang berjaya dihasilkan adalah seperti minyak masak Novalin, vitamin E, topotecanol, palm-based mozzarella cheese dengan izin dan santan kelapa sawit. Dengan produk-produk ini, kita berharap dapat menambah nilai minyak sawit dan meningkatkan penggunaannya. Datuk Yang Bertuah Yang Berhormat Bachok telah mengangkat isu tanaman ganti kepada tembakau dan menyarankan agar tanaman gantian ini memberi manfaat kepada rakyat. Makluman Yang Berhormat, pihak kerajaan memang prihatin terhadap masalah yang dihadapi oleh mereka ini. Bagi membantu mereka, Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara di bawah Kementerian telah pun menyediakan beberapa program berkaitan dengan aktiviti ekonomi alternatif. Kementerian ini juga bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Program ini merupakan pengalihan untuk golongan tersebut menceburkan diri dalam aktor ekonomi. Ya, Kelana Jaya bangun. Pertanian. Menteri, sebelum ke tembakau tu, Kelana Jaya. Pergi ke tembakau. Kelana Jaya, saya mau tanya, saya nak tanya dulu Yang Berhormat Menteri bagi laluan tidak? Bagi laluan. Kita dah dalam isu tembakau. Tak benar kan? Sila duduk. Betul, ya betul. Ya. Di antara aktiviti-aktiviti ekonomi yang telah dilaksanakan adalah seperti berikut. Yang pertama, LKTN telah memperkenalkan tanaman kenaf sebagai tanaman alternatif utama kepada bekas penanam tembakau. Sehingga Jun 2013, seluas 937.7 hektar tanaman kenaf telah dilaksanakan dengan melibatkan 603 orang penanam. Yang kedua, LKTN dah bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah memberikan bantuan kepada bekas penanam tembakau untuk melibatkan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian dan keusahawanan. Kerajaan telah membutuhkan sebanyak 3.4 juta bagi tempoh 2010-2013 untuk membantu bekas penanam tembakau bagi melibatkan diri dalam aktiviti integrasi tanaman ternakan dan pemproses makanan.